Jalan, ada. Ke saya je tak nampak kat sini. Menentukan nombor panggilan. Okey, dah ada. Yang Cik Wan tanya tadi. Ini soalan-soalan yang Cik Wan tanya tadi. Menentukan nombor panggilan. Macam mana kita nak tahu buku tu nombor berapa? Okey. Okey, baik. Saya yang dui desimal ni nanti saya akan kongsikan kemudian, sebab saya rasa bila saya link ni dia macam bila kita paparan ni dia kongsi banyak skrin sangat kot. Jadi dia gangguan sikit, tak apa. Saya akan teruskan. Nanti kita akan ni balik benda tu. Tak apa, tak ada masalah, insya-Allah boleh. Okey, baik. Seterusnya menentukan nombor panggilan. Menentukan nombor panggilan. Okey, nombor panggilan tu selalunya kita tentukan mengikut sistem pengkelasan DUI. Sistem pengkelasan DUI yang saya tunjuk tadi lah, dia ada 10 bidang utama dan dia ada pecahan-pecahan lain di bawah dia. Okey, dan bagaimana nombor panggilan ni terhasil? Nombor panggilan ni terhasil adalah gabungan antara DDC, DUI tadi, bersama dengan 3 abjad pertama nama penulis. 3 abjad pertama nama penulis. Jadi contohnya kalau macam saya penulis, saya tulis sebuah buku agama, contohnya ke ustazah ke kan, tulis sebuah buku agama. Jadi macam kita agama Islam tadi 297. 297 diikuti dengan nama saya, nama pertama saya, Sa'dah, S-A-K. Macam tu. Jadi kalau boleh saya nak tunjuk saya punya football saya ni. Sebab dalam football saya ni ada cara macam mana dia tulis. Kalau boleh nampak. Sebab sekolah saya dia guna automasi. Okey. Okey, tak apa. Tak berapa tengah pun tak apa, tapi janji nampak. Okey. Baik. Okey. Jadi kat sini. Bukan fokus kat ni. Paling dekat dah. Ring. Ring. Fokus kat ni. Okey, tulis sikit kan. Okey, jadi ini nombor pengkelasan dia. Ini nombor pengkelasan dia. Yang depan ni, yang nombor ni 741.5 ni, ini adalah nombor perpuluhan DUI dia. Dan yang kat belakang ni, FIR ni, FIR ni adalah 3 huruf pertama nama penulis tersebut. Itu nombor panggilan. Okey, jelas saya rasa. Okey, kita balik pada slide kita. Kita balik pada slide kita. Okey. Pertama sekali, tadi nombor pengkelasan dia adalah gabungan DUI. Nampak slide tak, Cik Junaidi? Slide saya nampak tak? Okey. Baik. Jadi, kod panggilan, nombor panggilan dia DVC bersama dengan 3 abjad pertama nama penulis. Okey. Jadi kalau di pusat sumber kita, kalau buku bukan fiksyen, dia memang kita label dengan DDC. Jadi contohnya kat sini 372.3 diikuti dengan nama penulis 3 huruf pertama dia. Okey. Kalau buku fiksyen pula, buku fiksyen ni, okey, dalam bahan buku kita ada dua bahan iaitu buku fiksyen dan buku bukan fiksyen. Buku fiksyen ni ialah buku cerita rekaan. Buku bukan fiksyen pula, dia adalah buku tentang fakta. Contohnya permainan bola sepak. Kita tak boleh reka tentang fakta permainan bola sepak. Jadi kita kelaskan dia di bawah buku bukan fiksyen. Dan buku fiksyen ni adalah buku cerita rekaan. Ada orang pernah tanya saya, macam mana dengan bidang kesusastraan? Contohnya macam Syahnun Ahmad, dia tulis buku bertajuk TV. Dan TV tu adalah cerita rekaan dia, imajinasi dia. Boleh tak kita kelaskan buku ni di bawah buku fiksyen? Sebenarnya bukan sekadar sastrawan negara sahaja, penulis-penulis lain pun. Kalau buku yang fiksyen ni dia betul-betul cerita rekaan. Tapi kalau buku sastrawan negara ataupun kebanyakan penulis sekarang lah, saya tengok contohnya macam Mia Sara yang macam murid-murid saya suka kan, walaupun dia buku cerita tu rekaan, tetapi dia ada unsur-unsur pemerhatian.
Contohnya, sastrawan negara, dia orang kalau tulis buku, dia orang tak, walaupun cerita tu rekaan, tapi dia orang ada satu figura yang dia orang study, dia orang perhati. Jadi kita tak boleh kelaskan dia sebagai fiction. Sama juga macam buku Mia Maisarah sekarang kan. Dia banyak, kalau kita baca kita nampak novel tu macam cerita rekaan je, tapi di dalam tu kita kena pasti dulu. Adakah kandungan dia tu betul-betul rekaan ataupun dia kandungan tu adalah berdasarkan daripada rujukan-rujukan lain. Kalau dia berdasarkan pada rujukan lain, kita tak boleh kelaskan dia sebagai buku fiction. Okey, jadi buku bukan fiction dan buku fiction jelas ya. Buku fiction dia adalah buku ceritaan, buku cerita rekaan. Buku bukan fiction dia buku yang berasaskan kepada fakta dan juga pemerhatian. Sebab kadang-kadang kalau macam kesusastraan ni, kadang-kadang penulis dia ada dia punya metafora dia ada figura dia dan sebagainya. Jadi dia tak boleh jadi buku fiction. Okey, jadi kalau buku fiction kita labelkan dia dengan F dan diikuti oleh 3 nama penulis tadi. Okey. Baik, kalau buku teks yang bawah ni buku teks. Buku teks dia dilabel dengan T di atas. Tapi selalunya kita di Pusat Sumber kita takkan proses buku teks. Sebab buku teks dia di bawah SPBT dan dia pun tak akan sampai kat kita buku tu. Jadi kita asingkan. Kalau boleh buku teks kita jangan proses di Pusat Sumber. Dan ada satu bahagian lagi adalah bahagian buku rujukan. Ada buku-buku yang memang kita nak klasifikasikan dia sebagai buku rujukan, buku yang betul-betul tentang sesuatu rujukan yang penting, kita kelaskan dia sebagai rujukan dengan label R. Macam tu. Okey, baik. Kalau buku tu ada setengah buku, macam buku ni tadi dia tak ada nombor pengkelasan, tapi bila saya tengok saya tahu saya nak tunjuk tadi sistem pengkelasan duit, tapi saya rasa saya cakap dulu di sini nanti baru saya tunjuk. Contohnya sebab bila saya dah terlalu lama bukan terlalu lama lah, bila hari-hari saya duk proses buku, saya tengok je buku macam ni, saya buka je di dalam tu, saya tahu saya nak kelaskan dia sebagai apa. Okey, kalau macam ni selalunya saya akan kelaskan dia pada kod yang saya tunjuk tadi lah. Dia di bawah kesenian, 700 tu di bawah kesenian, kemudian 4.1 tu 4.1.5 741.5 tu dia khas untuk kartun. Okey, jadi kat mana yang saya nak tengok benda tu? Soalan Cik Wan tadi. Sebenarnya saya nak tunjuk yang slide saya yang link tu tak dapat, tapi sekarang saya tunjuk dekat buku ni. Okey. Dulu saya kalau tengok ni tak ada ni saya pening dah, saya nak kelas kat mana. Tapi bila lama-lama sebab dia macam ni. Bila kita selalu proses, kebanyakan buku sekarang dia ada duit. Jadi pengalaman kita tengok buku yang macam ni dulu, masa kita proses sebelum ni dulu, buku macam ni dia dikelaskan sebagai duit. Jadi bila kita jumpa lagi pada bukan dikelaskan sebagai, dia dikelaskan 741.5. Maksudnya bila buku kartun ataupun komik dia di bawah bidang kesenian. Makna kata 700 kemudian dia ada kelas-kelas dia lagi. Okey, jadi bila tengok je buku macam ni, saya dah tahu dah, oh dia 700 cuma kita nak kelaskan lagi. Sebab 700 kesenian tu dia ada banyak lagi. Macam sekarang kartun. Okey, ini yang saya nak tunjuk tadi yang tak dapat tu. Jadi sekarang saya dah tahu buku tu 700, cuma saya nak specific number dia. Ini memang kitab saya lah. Bila proses buku je memang ni, kalau boleh, dia pun dah lama dia tak aku terang, tapi kalau dapat dia ada. Pertama sekali Cik Wan tanya macam mana cara kita nak menentukan nombor pengkelasan tu. Kalau buku tu tak ada nombor pengkelasan diberi, di bersur dia tu tak ditulis. Jadi bila di bersur dia tu tak ditulis, pertama sekali bila kita dah lama proses, kita dah tahu dah. Bila kita tengok sepintas lalu, kita tahu dah buku tu di bawah kesenian. Jadi kita terus dia buka dekat 700. Okey, lepas tu bila saya buka lagi, oh dia komik. Bila komik kat sini 741. Mana 741? 700 berapa tadi saya sebut?
741 sekejap. Sebab, okey, baik, di sini. Mana saya nak fokus pada dia. Ni, 741. Nampak tak kartun? Dia tulis kartun kat situ. Jadi bila saya tengok komik je, saya dah tahu kata dia di bawah 700. Bila bawah 700, saya terus buka pada kesenian. Nampak tak kesenian? Bila bawah kesenian ni, baru kita go through. Jadi tak adalah kita nak mula cari daripada kosong tu sampai ke 900. Kita kena tahu bidang dia dulu. Cik Wan kita tahu bidang dia, kita terus buka pada bidang tu. Dan dulu-dulu bila nak menentukan nombor ni, dia berdasarkan kepada pengalaman lah sebenarnya. Berdasarkan kepada pengalaman, di mana pengalaman kita memproses buku. Okey, dulu sebenarnya saya tak tahu pun kata, contohnya buku permainan bola jaring. Bola jaring saya tak tahu dia duduk kat mana. Tapi kadang-kadang ada buku yang sampai dia ada dah siap-siap pengkerasan duit. Bila ada siap-siap pengkerasan duit, bila saya tengok, oh rupanya buku permainan bola jaring lah, apa semua permainan dalaman apa semua tu, dia masuk di bawah kesenian. Jadi GPM dia kena mahir bab tu. Tengok je buku tentang sukan di bahagian mana? Bidang mana? Bidang utama dulu. Tengok bidang utama dulu. Oh, rupa-rupanya sukan dia di bawah kesenian. Jadi bila kita tahu kata dia di bawah kesenian, kita akan terus buka pada bahagian kesenian. Kita terus buka 700 kitab kita tu. Okey, bila kita dah tahu bidang dia, kita senang. Kita senang sebab kita terus buka. Kita tak payah nak mula daripada kosong tadi. Kita buka terus pada 700 bidang kesenian ni. Okey. Mana saya pun sebab bila tengok di skrin saya tak open. Okey. Okey, di sini saya nak tunjuk. Tak open nampak ni. Tu kalau boleh tengok. Okey, kalau kat sini 746.32. Bola jaring, bola keranjang, bola tampar. Nampak tak? Saya nak tunjuk slide sebab kalau slide tu nanti dia clear. Tapi tak apa, nanti hujung-hujung saya tunjuk. Sekarang saya terang kat sini sebab Cik Wan kebetulan Cik Wan dah tanya dan saya pun dah sampai bahagian ni. Jadi saya terang terus. Pertama sekali dia mesti berdasarkan kepada pengalaman GPM. Macam saya mula-mula saya tak tahu. Tapi bila saya dapat buku yang permainan, bila saya buka verso tu, muka surat hak cipta tu, di situ ada Dwi. Saya tengok-tengok, oh pengkerasan dia di bawah bidang kesenian 700. Jadi selepas tu bila saya proses lagi buku sukan yang tak ada Dwi, saya kena cari sendirilah kat sini. Itu cara dia. Saya cari sendiri kat sini. Saya dah tahu dah dia bilang 700 kesenian. Jadi saya terus buka pada 700. Saya cuma go through saja. Saya nak okey. Okey. Saya cuma pergi je, sikit je lah, tak banyak lah. Taklah nak kena mula daripada 000 tu Cik Wan. Kita terus je pergi pada 700 dan terus je kita dapat permainan apa. Kalau macam kat sini, bola jaring, bola keranjang, bola tampar. Lepas tu kat bawah tu ada lagi bola sepak, rugby, sepak takraw. Dia ada populahan-populahan ni sebab kadang-kadang dia dikelaskan dengan mungkin gelandang, mungkin padang. Itu pengkelasan dia sebenarnya. Dia dikelaskan. Okey, baik. Jadi menjawab soalan tak Cik Wan tadi? Okey, baik. Saya harap cikgu-cikgu lain pun dapat faham benda tu. Apa pun bagi saya pengalaman itu sangat penting. Kita bila jadi GPM, kita banyak kena belajar daripada pengalaman, ya. Pengalaman dan selain pada tu kita juga kena banyak bertanya lah. Kita banyak bertanya pada orang. Okey, baik. Jadi tu cara kita nak menentukan pengkerasan nombor panggilan tadi, pengkerasan dui dia tadi. Bila kita dah dapat nombor dui dia, contohnya tadi kalau saya kata bola jaring dia 746.3 berapa tu. Lepas tu diikuti dengan 3 nama penulis dia. Kalau saya yang tulis, dia diikuti dengan SAK. Tapi kadang-kadang ada buku bukan saja dia tak ada nombor pengkerasan, nama pengarang pun tak ada. Ada banyak buku yang tanpa nama pengarang. Jadi kalau tanpa nama pengarang, macam mana kita nak menentukan nombor panggilan dia? Dia diikuti dengan
3 huruf pertama tajuk buku. Contohnya macam buku ni. Buku ni contohnya dia di bawah pengkelasan 741.5. Katakan dia tak ada pengarang. Jadi saya akan letak 3 huruf pertama tajuk buku ni. Happy. Happy bukan tu tajuk dia. Itu siri dia. Saya akan letak tajuk dia ni. Why do we have hiccups? Okey. Jadi WH1 yang pertama ni itulah susulan DDC dia. Kalau buku tu tak ada nama pengarang. Okey. Kadang-kadang ada juga buku yang ramai pengarang. Contohnya macam buku saya. Wah, buku saya. Saya pun ada tulis buku. Okey, contohnya macam buku saya. Buku saya kami ada 4 pengarang. 4 pengarang. Jadi bila 4 pengarang tu kita nak letak nama siapa? Okey, baik. Selalunya kalau tak silap saya ada satu buku panduan dulu dan saya rasa cikgu boleh cari buku ni. Tadi Ustaz Fahru pun dah share dengan saya. Kalau sempat saja saya akan share buku tu. Buku tu tajuk dia Panduan Pengurusan Pusat Sumber, ditulis oleh Azman Larut. Dalam buku tu diterangkan macam mana kita nak menentukan nama pengarang. Kalau tak silap saya pernah baca dulu dalam buku tu dia kata kalau 2 penulis sahaja. Kalau 2 penulis kita ambil penulis pertama. Tapi kalau pengarang tu ramai, 3 dan lebih, kita guna tajuk buku juga. Kalau tak silap saya. Kalau tu pengalaman yang saya pernah tempuhi. Dan buku tu elok sangat kalau dijadikan rujukan untuk proses teknik buku. Okey, baik. Seterusnya masih di kita nak menulis nama pengarang. Tadi kita dah dapat nama panggilan, sekarang kita nak tengok pengarang pula. Okey, pengarang ni dia berbagai bangsa dan berbagai bangsa bila nama tu dia ditulis dengan bermacam-macam cara. Ada setengah kalau yang contoh kat sini nama barat. Nama dia Robert Wagner. Cik Wan, kalau nak tanya siapa? Cik Wan, kalau Robert Wagner ni mana surname dia? Ya. Robert Wagner ni mana surname dia? Nama dia. Surname dia Wagner ke Robert? Wagner. Wagner. Belakang. Yang belakang tu adalah surname dia. Jadi kita perlu menulis nama pengarang tu bermula dengan surname dia. Surname tu apa? Nama keluarga Nama keluarga. Kita perlu mula dengan nama keluarga dia. Itu untuk penulis barat. Jadi Robert tu di belakang. Kalau nama Melayu pula, kita kan banyak gelaran juga kan. Kalau kata macam saya je, senanglah. Sadah Zakaria, tulis je Sadah Zakaria, tak ada masalah. Tapi kalau macam ada yang ada gelaran, contohnya macam Haji Abdul Malik, kena nama dia dulu. Haji Abdul Malik bin Hasan contoh. Jadi nama dia dulu Abdul Malik bin Hasan, diikuti dengan Haji. Gelaran tu di belakang. Okey. Kemudian kalau gelaran contohnya Datuk Ahmad Rizal, nama dia dulu. Gelaran tu di belakang. Dan kalau nama Cina, betul lah, surname tu nama keluarga kan. Kalau nama Cina, Tan Mei Hua. Tan Mei Hua, Tan tu di depan, Mei Hua nama diri dia tu di belakang. Senanglah sebab Cina memang nama keluarga dia di depan kan. Kalau dia ada gelaran, contohnya Dr. Lim Ah Kok, dia sama juga, Lim Ah Kok di belakang, gelaran tu lagi di belakang. Macam tu. Kemudian kalau India ni dia surname dia, K tu surname dia. Saya rasa contohnya macam K ni K7 ke macam tu, nama bapa dia kan. Jaya Rahman, anak lelaki, K7. Contohnya macam tu. Jadi dia selalu ditulis nama dia K Jaya Rahman. Surname dia kat depan. Tapi dalam penulisan buku, dalam penulisan kita punya proses kita, nama K tu di belakang, Jaya Rahman tu di depan. Okey, kalau buku tu tiada pengarang, untuk bahagian nombor panggilan tadi kita gantikan dengan tajuk buku yang pertama. Tapi kalau untuk dalam rekod kita kosongkan dia bahagian tu. Okey, saya nak tunjuk juga sebab saya ada print rekod saya ni. Ini rekod perolehan saya. Sekejap ya. Okey. Tukar.
saya gunakan sistem automasi. Jadi bila saya gunakan sistem automasi, maksudnya bila saya siap proses buku, saya mesti print benda ni keluar dan saya masukkan dalam file. Okey, jadi saya ada file kat sini. Ini file nipis lah saya bawa. Ini file yang nipis saya bawa sebab kalau ikut di pusat semua saya file tu dah tebal, tapi ni yang terkini nipis je lah. Okey, jadi saya print dan saya masukkan di dalam sini. Okey, jadi boleh nampak lah sepintas lalu, tapi kita fokus pada bahagian ni. Okey, kita fokus pada bahagian ni di mana kandungan automasi saya ni dia sama dengan daftar perolehan buku. Saya nak tunjuk pada daftar perolehan buku, saya tunjuk. Sekarang saya nak tunjuk kat sini dulu. Okey, baik. Jadi, kalau kita tengok dekat daftar perolehan buku, dia ada nombor perolehan, nombor panggilan, nama pengarang. Kalau ada nama pengarang, kita isilah bahagian tu. Bahagian ni. Tapi kalau tak ada nama pengarang, kita kosong je lah. Ini maksud saya pada rekod. Tapi kalau pada nama panggilan tu, kita kena guna 3 huruf pertama tajuk dia, yang Y ni. Macam tu maksud dia. Okey, baik. Jadi kalau tengok sekarang ni, ini daftar buku pusat sumber sekolah saya. Pusat sumber kesidang SK Bandar Laguna Merbuk. Okey, baik. Apa yang ada dalam daftar perolehan ni? Pertama sekali, nombor perolehan. Nombor perolehan, kemudian nombor panggilan. Nombor panggilan tu tadi yang saya terangkan tadi. Nombor duri dan juga 3 huruf pertama pengarang. Kemudian nama pengarang. Sebab apa fir tadi? Sebab ini. Sebab fire. F-I-R-E. Jadi ambil 3 je, fire. Kemudian tajuk buku, kemudian tempat penerbit, nama penerbit, tarikh terbitan dan juga tarikh perolehan. Tapi sebenarnya dalam sistem automasi saya tu dia banyak perkara lagi, tapi yang kita print keluar yang ni sahaja. Yang kita print keluar yang ni saja. Dia banyak lagi jumlah muka surat pun ada kat sini. Harga pun ada kat sini. Tapi ada lagi banyak lagi, contohnya seperti sumber. Buku tu kita beli dengan apa? Kita dapat daripada mana? Sumbangan ke? Buku hadiah ke? Ataupun kita beli dengan CD ke? Kita kena pasti juga. Okey. Alang-alang saya dah pergi kepada rekod perolehan, saya nak tunjuk kitab wajib di pusat sumber. Ustaz Fafrul memang pesan yang ni. Cikgu Sa'dah tolong bawa. Sebab sekarang benda ni dia dah jadi macam rare. Sebab orang dah jarang guna sekarang. Sebab apa? Sebab kita banyak guna automasi. Okey, bila saya buka, tak berapa nama. Inilah kerja GPM ni. Inilah rekod buku kita. Sama kan? Sama dengan yang saya tunjuk tadi kan? Nombor panggilan, nombor perolehan, nombor panggilan, pengarang, tajuk buku, kemudian tempat dan nama penerbit, tarikh perolehan, harga, semua ada kat situ. Tahun terbitan, punca KPM. KPM ni kenapa? Sebab masa tu saya di pusat sumber saya baru buka pada 2014. SK Bandar Laguna Merbuk dibuka pada tahun 2014. Jadi pada tahun 2014 tu kami dapat 5,000 buah buku yang dibekalkan terus oleh KPM. Sebab tu punca dia KPM. Macam tu. Sama kan dengan yang saya tunjuk, yang saya print tadi. Okay, baik. Jadi saya nak tunjuk benda ni. Ada banyak, Cik Wan, ada banyak benda saya nak tunjuk kat buku ni. Ini nama dia adalah Daftar Buku-Buku Perpustakaan. Warna dia biru macam ni. Dan sebenarnya untuk perolehan bahar pusat sumber, kita ada 3 buku sebenarnya. 3 buku. Yang pertama ini yang warna biru, Daftar Buku-Buku Perpustakaan. Yang kedua, warna merah. Lawa sikit. Warna merah ni, rekod majalah dan akhbar. Akhbar yang kita langgan setiap hari, New Straits Times ke Utusan Malaysia ke Berita Harian pun kena rekod juga sebenarnya. Majalah-majalah yang kita beli dan kita beli ke, orang bagi ke, orang sumbang ke apa ke, pun semua perlu direkodkan juga. Ini buku dia. Tapi saya tak nak masuk dalam buku ni sebab
Fokus kita hari ini adalah perolehan buku. Dan sebenarnya ada lagi satu buku. Satu buku iaitu buku, dia rekod perolehan juga. Dia rekod dia ada 3 buku. Yang pertama warna biru, yang kedua warna merah ni, rekod majalah, dan dia ada lagi satu buku warna hitam. Yang buku warna hitam tu tajuk dia rekod perolehan media. Rekod perolehan media tu kita akan guna bila kita proses bahan bukan buku. Jadi saya di pusat sumber saya tak ada buku tu. Sebab 2014 saya buka pusat sumber, saya cuma sempat guna 2 buku ni je. Sebab selepas tu saya fokus kepada automasi. Bila saya fokus pada automasi, saya rasa saya tak perlu lagi lah. Tapi dia dah jadi barang rare sekarang. Sebab Cik Wan, saya rasa kita kena arkibkan lah benda ni, supaya nanti bila ke depan nanti ada rujukan. Paling tidak tahu kata inilah buku yang sebenarnya, ya. Kalau boleh, sebab dia dah payah juga nak dapat sekarang buku ni. Cuma kalau kat Alostar ni, kalau tak salah saya, kedai yang ada Northern Asia ada buku ni. Tapi sebenarnya kalau di sekolah cikgu minta dengan pembekal, insya-Allah dia orang boleh cari. Tapi payahlah buku ni sebab dah jarang guna. Sebab library besar-besar pun semua dah guna automasi. Kita kat sekolah pun dah guna automasi. Tapi kalau kat sekolah tak ada automasi, inilah kitab yang sangat penting untuk sekolah kita, untuk pusat sumber kita. Jadi kita nak tahu proses tu berjalan ke tak berjalan, inilah bendanya. Di sinilah rujukan kita. Okey? Baik, jelas kot saya rasa. So pemantauan kita tengok dulu. Ya, betul. Kalau pemantauan, boleh tak nak tengok daftar perolehan buku, daftar buku-buku perpustakaan? Kalau dia tak ada automasi, dia buat keluar buku ni. Tapi saya walaupun ada automasi, tapi sebab ini benda yang mula-mula saya buat dulu. Kenapa saya guna buku ni? Cerita dia sebab masa mula-mula tu ada khidmat bantu. Khidmat bantu daripada PKG masa tu. Jadi bila PKG datang, masa tu baru sangat lagi. Dan untuk selalunya PKG akan turun untuk khidmat bantu proses teknik buku yang nak membantu sekolah tu supaya buku-buku cepat sampai kerap. Jadi soalan yang tadi yang Cik Wan tanya, kalau buku ada yang cikgu tanya kan, kalau buku tu lama, jadi buku tu tahun yang lepas, bertimbun-timbun buku sekarang nak proses. Jadi sebenarnya sekolah boleh minta khidmat bantu. Tapi saya tak pastilah sekarang Cik Wan boleh tak lagi. Saya pun tak tahu boleh tak. Dulu sebab kita bawa PKG, kita boleh minta khidmat bantu PKG kan Cik Wan. Tapi sekarang kita dah tak, bila PKG tu tak ada, kita ke USTP. Bila ke USTP saya tak pasti boleh khidmat bantu ke tak. Tapi saya rasa boleh kot kalau pihak USTP dia arrange dia yang aturkan, bukan dia yang turun. Dia yang aturkan, panggil cikgu-cikgu macam saya contohnya untuk pergi khidmat bantu. Jadi masa khidmat bantu itulah kita dapat bantu proses dengan cepat. Cik Wan boleh tolong respon tak khidmat bantu tu macam mana? Okey, terima kasih Dada. Okey, untuk khidmat bantu, kalau kami dalam tak ada. Jelas semua tak ada lah. Tapi rasanya boleh mohon, DPM boleh mohon. Daripada USTP, nanti USTP akan tulis lah. Akan tulis kepakaran dengan siapa yang dibawa untuk buat khidmat bantu. Ya, saya rasa Secara direct mungkin tak ada, tapi boleh dimohon. Dan selalunya khidmat bantu ni kami JPM lah yang akan turun bantu. Kalau dulu pegawai PKG, pegawai teknologi pendidikan daripada PKG kan. Tapi saya pun selalu terlibat dengan khidmat bantu. Dan pengalaman saya tak ada pembelajaran yang formal untuk khidmat bantu. Tapi saya belajar masa tu lah untuk proses teknik buku. Tapi saya belajar masa khidmat bantu tu lah. Okey. Jadi kalau cikgu-cikgu pergi pemantauan di sekolah nak tahu perolehan dia, minta buku ni. Kalau dia guna buku ni, maksudnya dia tak ada automasi. Sebab saya menyedari hakikat terdapat sekolah-sekolah yang memang tak mampu, memang dia tak dapat pun nak gunakan automasi. Sebab automasi pun dia sebenarnya mahal. Macam saya di sekolah saya guna e-process. Bila saya guna e-process, saya beli nilai dia 1,600 untuk automasi itu.
Jadi 1600 otomasi sahaja. Nak guna otomasi kena ada komputer. Komputer saja kalau sekarang ni harga dia dalam 1,500 juga. Kalau sekolah yang bermasalah kewangan tu memang kesianlah pada dia orang. Tapi kalau macam sekolah saya, kalau pergi saya tak akan tunjuk buku ni. Sebab ni cerita lama. Saya nak masuk arkid dah buku ni. Saya takkan ni buku ni penting sebenarnya. Dan insyaAllah saya akan arkidkan buku ni. Okey. Yang saya akan tunjuk ialah file seperti ini. Ini sama rekod perolehan buku ataupun daftar buku pusat sumber. Kandungan yang dicetak keluar dan dimasukkan di sini pun samalah. Benda yang sama yang ada di dalam buku yang saya tunjuk tadi. Okey? Saya rasa jelas ke? Jadi untuk soalan Cik Wan tadi, kalau buku yang lama, yang tahun lepas tak proses lagi. Kalau buku tu dah banyak sangat, mungkin 3-4 tahun tak proses, nak proses pun ambil masa, saya cadangkan mungkin GPM boleh minta bantuan khidmat bantulah. Macam Cik Wan kata, tak ada secara khusus, tapi insyaAllah kalau GPM minta, mungkin kita boleh usahakan. Sebab kadang-kadang kesian sebenarnya GPM yang baru ni, dia orang tak tahu nak proses macam mana. Jadi bila khidmat bantu, saya banyak belajar dalam khidmat bantu sebenarnya. Okey, baik. Jalan rata saya, no? Tak apa kan? Okey, baik. Jadi, itu cara kita menentukan nombor, menulis nama pengarang tadi. Okey, baik. Seterusnya, menentukan nombor perolehan. Nombor perolehan tu di mana? Kena buka balik yang ni lah. Nombor perolehan tu, saya kena ambil satu buku yang saya proses juga. Tapi nanti ada slide saya, tapi saya nak tunjuk siap-siap dalam buku. Supaya nanti saya tak payah nak kata balik. Kalau saya tak tunjuk siap-siap, nanti saya takut terlupa terus tak tunjuk. Okey. Jadi nombor perolehan tu, okey, kalau di barcode saya ni, okey, kalau di barcode saya ni, kat atas ni, okey. Sebab dia ni. Okey, kalau di atas ni, ini adalah nombor panggilan. Dwi bersama 3 huruf pertama nama pengarang. Yang di bawah ni adalah nombor perolehan. Nombor perolehan ni selalunya dia ditulis macam nombor surat beranak. Kalau kita orang nombor surat beranak ataupun nombor IC. Okey, dia diberi kepada semua buku. Setiap buku tu dia mesti ada nombor dia sendiri. Jadi kalau kita tahu, kalau hilang, budak tu pinjam buku tu, contohnya macam kat sini, buku yang nombor 07765 tu, bila saya semak, saya tahulah buku tu tajuk apa yang dia hilangkan. Kalau saya nak minta ganti dan sebagainya pun, saya adalah maklumat tu. Okey, nombor perolehan ni diberi pada semua buku, ataupun dia dipanggil nombor pendaftaran buku. Macam kita tadi, kita orang nombor pendaftaran kita kan, buku dia nombor pendaftaran buku. Kalau kata kita ada 2 tajuk yang sama, macam saya, pusat sumber saya baru buka dulu, masa mula-mula KPM bekalkan buku, saya dapat sebanyak 5 buah buku dengan tajuk yang sama. Jadi bila Cik Wan boleh tak kita tengok pada slide? Mana slide? Okey, baik. Jadi kalau dia ada 2 buku dengan tajuk yang sama, macam saya mula buka dulu, KPM hantar buku, bukan salah KPM lah, bukan saya salah KPM, tapi bayangkan Anak kembar. okey, dia sebenarnya pembekal lah. KPM dia dah dapat apa, macam kita kata dapat kontrak membekalkan buku kepada sekolah. Jadi dengan dana yang sampai 10,000, dia pun tak tahu nak bagi buku apa, dia bagi 5 buah buku dengan tajuk yang sama. 5 buah buku tajuk yang sama tu, kita ibaratkan dia sebagai macam kembar. Macam anak kembar kita. Anak kembar kita, walaupun dia lahir sekali, tapi bila kita pergi pejabat pendaftaran negara, nombor IC ataupun nombor surat beranak dia tetap nombor yang berbeza. Jadi buku pun sama, walaupun dia 2 buku tajuk yang sama, dia tetap kena ada nombor yang berasingan. Kalau kata buku yang pertama tu 0001, buku yang kedua 0002. Okey, nombor perolehan ni selalunya ditulis dengan bermula daripada kosong lah. 0001. Macam di pusat sumber saya gunakan 5 digit. Tapi saya pernah jumpa di pusat sumber yang guna 7 digit. Kenapa?
kenapa ada 5 digit, kenapa ada 7 digit? Jadi dia bergantung pertama sekali dalam fail kuasa lah. Dalam fail kuasa ditulis berapa digit. Kalau dalam fail kuasa tu tulis 5 digit, kita kena tulis nombor perolehan kita 5 digit lah. Kalau dalam fail kuasa tu tulis 7 digit, kita kena tulis 7 digit lah. Tapi kenapa nak pergi sampai 7 digit? Kadang-kadang ada sekolah yang sangat besar. Bila sangat besar, mungkin 7 digit ni dia sampai berapa sampai ratus ribu. Dia boleh pergi sampai ratus ribu jadi mungkin dia jumlah buku dia sangat banyak, murid dia sangat ramai. Bila nisbah dengan murid tu, dia perlu sediakan buku yang sangat banyak sampai ratus ribu. Jadi itulah yang dia pergi sampai 6 digit, 7 digit macam tu. Okey. Jadi benda tu dalam fail kuasa ni, walaupun kadang-kadang di awal mula-mula kita buka sekolah macam saya, sekolah saya mula-mula buka budak sikit je, 400 je. Tapi makin lama makin bertambah. Jadi kalau kata budak sampai 1,500, jadi maknanya jumlah buku saya kena selaras dengan jumlah budak tu, ikut nisbah dia. Jadi mungkin saya perlu memakan sampai 6 digit. Jadi walaupun di awalnya dalam fail kuasa tu menulis 5 digit, tapi kita boleh ubah. Kita sebagai DPM, kita boleh ubah dengan mengubah fail kuasa yang perlu ditandatangan dan disahkan perubahan tu oleh guru besar. Yang tu boleh. Tapi saya sebut juga sebab saya takut nanti dah habis dah digit ni, macam mana dalam fail kuasa dekat ni. Tak, sebenarnya kita boleh ubah benda tu, ya. Okey, baik. Jadi itu tentang nombor perolehan. Nombor perolehan ni ibarat kata nombor kad pengenalan kita lah. Dia nombor kad pengenalan buku. Okey, baik. Tajuk buku. Tajuk buku dia ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama. Tapi saya tadi sistem saya semua guna huruf besar. Tapi kalau dalam buku yang macam biru saya tunjuk tadi, ini cara nak tulis tajuk buku dia. Ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama, diikuti dengan huruf kecil, kecuali kata nama khas. Jadi contohnya tempat pelancongan menarik di Malaysia. Yang lain semua huruf kecil. Tapi Malaysia tu sebab dia nama khas, jadi M dia besar. Okey, tempat dan penerbit. Tempat diikuti dengan nama penerbit, dipisahkan dengan titik bertindih. Kuala Lumpur, titik bertindih, Dewan Bahasa dan Pustaka. Tahun terbitan. Okey, benda-benda ni semua kita nak tengok kat mana. Yang saya tunjuk tadi lah. Tak apa, yang saya tunjuk bahagian buku tadi. Saya lupa dah. Kenapa tadi saya perkenalkan bahagian buku? Sebab maklumat tu ada di bahagian verso ataupun muka surat hak cipta ni. Okey, jadi contohnya kat sini dia ada tahun terbitan dia. Kalau satu je tahun terbitan dia, senanglah. Kalau satu je senang tu, ambil terus je tu. Tapi kadang-kadang bila kita buka buku ni, kita nampak dia punya tahun terbitan dia macam yang dekat slide ni. Ada tiga tahun. Kita nak pilih yang mana satu. Okey, kalau semua tu ditulis cetakan pertama, cetakan kedua, cetakan ketiga, kita pilih yang terawal. Contohnya cetakan pertama 1955. Cetakan ketiga 2001. Kita pilih yang paling awal, iaitu 1955. Tetapi kalau dalam buku tu dia tulis cetakan pertama, cetakan kedua, tiba-tiba ada edisi kedua. Edisi kedua. Jadi kita kena ambil yang edisi kedua tadi. 2001 macam tu. Dan ada juga setengah buku tak ada pun tahun. Kalau tak ada tahun, kita cuma tulis 1 nisbah 1. Tapi kalau tak ada tahun tu kadang-kadang kita tak boleh lah. Jangan sakit-sakit kepala, jangan pening-pening kepala. Ni tahun ni cari tak juga. Tak apa. Bukanlah dia macam satu kesalahan pun. Dah memang dia tak tulis, kita pun kan tahu dia tulis bila kan. Jadi cara menulis dia 1.1 ataupun senang cerita tak tulis pun tak apa. Macam saya kata tadi, dia bukan mandatori tapi kena ada justifikasi. Itu je. Tapi kaedahnya kalau tiada tahun, tulislah 1.1 dekat rekod kita tadi tu. Okey. Seterusnya tarikh perolehan. Tarikh perolehan ni kita rujuk pada invoice lah bila kita terima buku tu. Itu. Kemudian punca. Ini yang saya sebut tadi, punca. Punca kita dapat buku tu daripada mana? Adakah kita beli dengan wang suar? Kalau kita beli wang suar, kita tulislah wang suar dalam rekod kita. Kalau PCG, kita tulis PCG. Ini panitia. Saya jumpa soalan ni masa Cikgu Hariri hari tu. Kalau buku tu dibeli oleh panitia, rekod tetap di pusat sumber.
Tapi perolehan dia panitia. Penempatan dia panitia. Saya ada dalam slip, dalam saya punya rekod perolehan buku tu. Kalau sempat nanti saya tunjukkan. Di mana panitia kami memang hantar buku untuk diproses di pusat nombor. Mereka nak guna segera, jadi proses buku mereka dulu. Okey, bila kita proses buku mereka, dekat punca kita tulis panitia. Penempatan, saya akan tulislah panitia apa sebenarnya. Contohnya kalau buku tu panitia agama, saya akan tulis perolehan panitia agama. Maksudnya buku tu dibeli dengan PCG panitia agama. Kemudian dekat penempatan dia nanti, saya akan tulis panitia agama. Dan nanti bila saya nak serahkan kepada panitia agama, saya ada satu rekod penempatan. Saya jumpa soalan ni masa cikgu hari hari tu. Jadi itu cara dia, itu kaedah dia. Walaupun duit panitia, tapi tetap diproses di pusat sembul. Okey, ataupun dibekalkan. Dibekalkan macam saya sebut tadi. Macam saya sebut tadi, dibekalkan KPM yang bagi ke apa ke, tulis. Kemudian sama ada dia hadiah ataupun sumbangan. Kalau orang derma sumbangan, kita tulislah punca dia sumbangan. Okey, pembekal mestilah nama berdaftar pembekal tu ditulis diikuti dengan tempat dia. Harga seperti dalam invoice. Okey, contohnya ada orang tanya saya, Cikgu Sadar, kalau satu pack macam ni, kita kan selalu beli buku siri kan. Buku siri satu pack macam ni. Satu bundle ni. Satu bundle ni harga dia 180. Satu bundle ni harga dia 180. Jadi cikgu tak tahu macam mana kita nak tulis harga buku tu. Okey, dia ada dua cara sebenarnya. Dua cara. Pertama sekali, dekat invoice tu dia memang ada buat pecahan. Pecahan ikut tajuk. Ada setengah buku yang dengan harga berbeza. Jadi kita ikutlah invoice kita. Tapi kalau macam kata di invoice tu dia tulis siri terus. Macam mana? Contohnya macam ni, siri. Contohnya macam ni tadi, siri Happy Dragon. Semua siri Happy Dragon. Ada 10 buah. 180. Dia kat invoice pun dia tulis Happy Dragon 180. Jadi macam mana kita nak dapat harga sebuah? Okey, pertama sekali cuba tengok bahagian belakang dulu. Ada tak harga? Kalau ada harga, ikutlah harga buku tu. Tapi kalau tak ada harga, ada juga buku tak ada harga. Tak ada harga kat belakang. Ini sebab ini apa ni? Harga dia ni dolar Singapura. Saya rasa dolar Singapura. Sebab buku ni datang daripada Singapura. Macam tu. Mana? Sebab dia macam reflex kan? Sebelah ni. Okey. Okey. Baik, dia ada harga kat sini. Tulislah ikut harga pada buku. Tapi ada setengah buku dia tak ada harga ni. Dia kosong cikgu bahagian ni. Tak ada buku, tak ada harga pun. Macam mana nak buat? Ada 10 buku. Harga 180, bahagilah. Jadi jatuhlah sebuah buku tu RM18. Mudah saja. Jangan susah-susah, jangan pening-pening. Sebab dia bukan harga ni. Kenapa perlu ada harga? Supaya bila buku itu hilang, budak pinjam, buku itu hilang, kita nak minta ganti. Jadi sebab tu kena ada harga. Okey. Baik. Ya, saya. Soalan buku garanti tu kan? Ya. Ada satu soalan daripada aktiviti Kementerian. Dia tanya apa tindakan yang boleh kita ambil andai kata budak pinjam buku, sistem buku pada kita rosak. Sistem buku pada kita rosak. Dia pinjam buku, bila dia pulang buku pada kita, buku tu dalam keadaan rosak. Dia sama juga. Kalau hilang kita minta ganti. Kalau buku tu rosak, kita ada dua cara lah. Kalau rosak yang macam rosak yang minor lah, rosak yang sedikit, kita baik pulih buku tu. Selagi dia boleh pakai, kita baik pulih. Sebab kadang-kadang isu denda ni, isu denda ni pun dia satu isu yang besar juga untuk budak sekolah kan. Kita tak boleh semena-mena yang denda. Tapi kita masuk tak dalam fail kuasa kita? Itu yang penting. Kalau kata budak merosakkan buku, kena denda, dengan harga berapa, kita nyatakan dalam fail kuasa kita. Kalau kita kata dalam fail kuasa kita, bila budak merosakkan buku secara minor, denda dia separuh.
secara meja, yang maksudnya tertelos lah, kita kata tertelos, dia kena ganti harga buku. Ikut pada file proses kita. Sama juga dengan hilang. Kalau hilang, kita kata dia kena ganti harga buku. Dalam file proses yang itu kena nyatakan pertama sekali. Jadi bila kita laksanakan perkara tersebut, pihak luar dah tak boleh nak macam kita kenapa buat denda apa semua, tak boleh, sebab kita dah ada punca kuasa. Itu satu. Tapi untuk proses, untuk isu rosak, kita tengok dulu isu rosak tu sampai macam mana. Kalau dia rosak yang minor, saya cadangkan, sebab pertama kita nak minta duit tu pun dia satu isu, dan yang keduanya kita pun kadang-kadang kita tak nak lah, kita rasa yang budak nanti bila dia kena bayar, dia dah macam tak nak pinjam lagi tak sesungguh, takut nanti rosak. Jadi dia dah tak nak pinjam. Kita lah pula macam kerugian di situ, kita dah sediakan. Jadi ikut ketetapan kita macam mana. Kalau rosak yang minor boleh dibaik pulih, saya cadangkan baik pulih tanpa mendenda. Tapi kalau kerosakan yang major, yang langsung dah tak boleh guna pun, kita macam, kalau kita tak nak denda dia pun, kita, sebab nanti kalau kita dah denda, dia dah macam fobia pula, pinjam buku kena denda, duit tak ada. Sebab kadang-kadang sekolah-sekolah yang kawasan kampung, dia pun duit tak ada. Lepas tu ini saya lah, saya pandangan saya. Kalau orang lain saya tak tahu, tapi apa-apa pun benda tu mesti terkandung dalam file kosong. Sekolah kampung kadang-kadang itulah satu sumber bacaan mereka. Jadi kita nak denda mereka pun kita rasa macam tak patut kan. Nak denda duit lah, nak denda duit kita rasa. Kalau buku tu yang buku kerosakan minor, baik boleh. Tapi kalau kerosakan major, kalau nak denda, tapi kalau boleh, saya cadangkan kita jangan denda kewangan. Betul tak Ustaz Kafrul? Kalau boleh kita jangan denda kewangan. Kita denda mungkin kamu tak boleh pinjam 2 minggu. Macam tu. Sebab kadang-kadang dia buku yang rosak ni nanti kita boleh lupuskan dia, ataupun kita boleh labelkan dia sebagai rosak. Kita tak kerugian pun sebenarnya. Kita memang tujuan kita nak bagi budak baca. Jadi bagi saya dia atas budi bicara GPM. Macam tu. Jelas tak? Okey tak Cik Wan? Jelas tak benda tu? Menjawab tak? Dia apa pun file kuasa. Yang kedua budi bicara, di mana kita nak galakkan budak baca sebenarnya. Kalau buku kita rosak sikit ke apa ke, kita baik pulih je dulu. Kalau rosak yang major, kalau dah kita denda, tapi kalau boleh jangan yang melibatkan kewangan. Itu saranan saya lah. Saya rasa semua GPM pun baik hati sebenarnya. Sebab tujuan kita yang utama, kita nak budak baca. Kalau tiba-tiba dia kena denda, okey ya? Kita tak ada mesej. Ya, sama. Okey, kita take break 5 minit boleh? Okey, baik, boleh. Sekejap lagi kita sambung. Ya, okey, thank you. Budia, sekejap. Okey Ustaz, boleh. Boleh. So macam slow sangat sebab dia banyak kan? Cuba sekejap lagi kita tunjuk prosedur di sini. Slide banyak lagi. Saya
tiada kesusahan.
siapa yang ada. Tapi saya daripada siri tamu tu saya tahu ramai kawan-kawan saya ada dalam ni. Fariha ada? Fariha ada. Ada. Bali. Okey, tak apa. Okey, tak apa, kita teruskan ya. Jadi macam saya kata tadi lah, sebenarnya yang ada dalam ni pun ramai juga yang berpengalaman. Jadi dan ada juga otak-otak saya dalam ni. Jadi kalau ada kesilapan ke apa ke di pihak saya ke, salah info ke, kalau rasa macam saya ada tersilap sebut, boleh je macam ni kita sama-sama perbetulkan terus ya. Jadi sebab saya tahu ni dalam ni ramai juga orang yang berpengalaman ni. Okey, baik, kita teruskan. Tadi saya sampai dekat harga kan. Saya dah habaq dah cara kita nak tentukan harga tu macam mana. Okey, kemudian muka surat. Muka surat ni dalam buku kita ni selalunya dia ada tulis muka surat lah. Senang lah. Kita tengok dia tulis berapa muka surat, kita tulis je jumlah muka surat. Tapi kalau buku tu tak ada muka surat, maka kiralah satu-satu helaian bercetak dia. Macam tu je cara nak kira muka surat buku. Kena kira. Tapi saya rasa semua buku ada muka surat. Dan lepas tu ada orang tanya saya, contohnya buku yang tebal-tebal sikit kan, dia kadang-kadang muka surat dia sampai dekat muka surat tertentu, ni muka surat dia habis. Lepas tu kat helaian belakang tu dia macam iklan ke apa ke benda tu tak ada muka surat. Kita ambil muka surat dia saja cukup, tak payah duk kira tambah dah yang penambahan belakang-belakang tu. Itu cara dia. Okey, baik. Ni seterusnya slide saya nampak tak? Okey, baik. Kita nak pergi pada bahan-bahan yang kita nak guna untuk proses teknik ni. Jadi bila banyaklah benda yang kita perlukan untuk nak proses teknik ni. Pertama sekali ialah cod perolehan. Jadi cod perolehan ni kalau boleh scan, kalau boleh zoom. Saya nak cod. Okey, cod perolehan ni dia kalau ikut standard dia, sat lagi saya tunjuk. Saya rasa sat lagi ikut saya habaq dulu, sat lagi bila tu baru saya tunjuk benda ni. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan tu biasalah. Kita tengok slide dulu. Cod perolehan, cod hak milik, kemudian slip pulang, poket ataupun kocek buku, kad buku ataupun kad pinjaman, label buku, pembaris, gunting, pita pekat, benda-benda macam itulah semua. Itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk proses teknik buku. Okey, kita pergi go through satu-satu. Cod perolehan. Kenapa gambar saya tak naik di situ okey. Okey. Baik. Cod perolehan. Ini kalau ikut yang standard dia. Kalau ikut yang standard dia, beginilah cod perolehan dia. Cod perolehan dia ada nombor sekolah, ada alamat sekolah, ada nombor perolehan, ada nombor panggilan, ada tarikh perolehan, ada pembekal. Dan sebenarnya ada lagi yang panjang lagi. Yang panjang lagi contohnya muka surat, bilangan muka surat. Harga pun ada dekat cod perolehan tu. Tapi ini yang kita dah minimiskan. Dan yang ada dekat saya yang saya guna sekarang lagi sikit. Lagi sikit kenapa? Nanti kita ni. Okey, dekat cod perolehan ni, apa yang penting dekat cod perolehan ni? Nama sekolah tu menunjukkan buku tu adalah hak milik pusat semua sekolah itu. Dan saya pernah dalam kursus juga, dalam kursus macam ni juga ada penceramah fasilitator yang bagi tahu ada insiden di mana seorang ni dia meminjam buku yang selepas 30 tahun selepas tu baru dipulangkan semula buku tu kepada perpustakaan tersebut. Jadi daripada saya rasa dia dah meninggal ke, anak dia dah yang jumpa buku tu ke apa ke macam mana, jadi mungkin dia terlupa nak pulangkan dan sebagainya. Tapi 30 tahun selepas tu buku tu dipulangkan. Dari panduan nak pulangkan buku, anak dia nak pulangkan buku tu ke mana? Inilah dekat cod perolehan kita ni. Bila ada nama sekolah kita, ada alamat sekolah kita, kalau buku kita hilang di mana-mana pun orang boleh kembalikan kepada kita. Itu antara salah satu faktor penting kenapa perlu ada cod perolehan. Dan butiran yang perlu ada di cod perolehan tu macam saya sebut tadi,
nama sekolah, nama dan alamat pusat sumber sekolah, nama perolehan, nama panggilan, tarikh perolehan, pembekal sumber, dan ada juga cop yang ada muka surat, ada harga dan sebagainya. Yang ada muka surat dan harga tu penting. Yang ada muka surat, yang ada harga tu sebab dia nak beritahu budak harga buku tu banyak ni. Harga buku tu RM20, jadi baca itu tujuan dia. Tapi saya untuk pusat sumber saya minimalkan cop perolehannya cuma 2 baris saja. Okey. Jadi cop saya nak tunjuk cop perolehan saya di sini. Okey, boleh zoom tak? Okey, ni cop perolehan saya. Yang itu contoh je. Yang saya tunjuk di slide tu contoh je. Tak apa. Kalau tak dapat pun tak apa. Tapi saya nak tunjuk ringkas je cop perolehan saya. Kenapa ringkas? Saya kata sebenarnya bukan saya lah kata, semua orang pun kata, terutama sekali pemantau macam cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu nak pergi pantau sekolah kan. Bila cikgu nak pergi pantau sekolah, kenapa 2 maklumat saja kat sini? Okey, sebabnya kadang-kadang kita terlalu banyak kerja, banyak buku nak proses. Jadi saya dapat tulis nombor pengelasan dengan nombor perolehan pun saya rasa dah besar rahmat dah. Macam tu contohnya, macam itulah secara kita cakap ni. Jadi bila saya dapat tulis nombor pengelasan dan nombor perolehan, dah komplit dah. Kata kalau kat bawah tu panjang-panjang lagi dengan maklumat-maklumat lain lagi, dan kadang-kadang saya tak isi benda-benda tu, saya rasa macam saya macam tak lengkap. Jadi last sekali saya putuskan ubah file kuasa. Ini sahaja ruangan yang perlu diisi pada cop perolehan kita. Tapi tak ada masalah sebab dalam rekod perolehan kita tadi maklumat semua ada. Kita scan saja kod dia, naik semua maklumat. Sebab tu saya berani mengambil tindakan memasukkan 2 maklumat ni sahaja pada cop perolehan. Terpulang apa pun dia terpulang pada pengurusan sekolah tu dan juga fail kuasa sekolah tu. Dia macam saya kata tadi lah, dia bukan mandatory. Dia boleh diselaraskan mengikut justifikasi. Macam tu. Okey, itu cop perolehan. Dan cop perolehan ni dia kalau dalam buku kita, ini saya ingat sikit. Saya ingat ni kadang-kadang bukan apa. Saya ingat ni sebab kadang-kadang anak murid. Saya sebab yang bantu saya ni adalah pengawal pusat sumber. Okey, pengawal pusat sumber. Jadi dalam buku kita, cop perolehan dicop pada muka surat judul. Macam ni. Dan kedudukan dia selalunya di bahagian ni. Di bahagian ni yang mana dia jarak daripada bawah ni adalah 3.5 cm. 3.5 cm tu kita ukurlah guna pembaris. Kita ukur guna pembaris, tapi saya kadang-kadang banyak budak nak ukur pembaris tu payah. Jadi saya buat macam ni. Mana alatan saya tadi banyak. Okey. Jadi saya buatlah macam ni. Saya buat pembaris yang macam ni, yang dah set kotor lah sebab dah guna hari-hari. Hari-hari guna. Lepas tu pengawal pusat sumber pula kadang-kadang dia pecok je di sini dulu. Tak apa, tak ada masalah. Asalkan kerja kita berjalan. Kan? Okey. Jadi untuk pengawal pusat sumber saya, mereka nak ukur dengan pembaris tu, budak dah jam 4 ni, macam katalah, jadi saya buat ni. Tapi sebenarnya yang ni memang ada dalam proses teknik kita. Okey. Saya letak kat, jadi saya habaq kat luar. Letak macam ni. Saya bila tengok di skrin dia macam reflex kan. Betul tak? 3.5 tapi dia cop sengit sikit. Dan kita cop lah di situ. Jadi bila kita guna macam ni, buku kita nanti semua kebal standard je. Okey, wajib ke 3.5. Macam saya katalah, dia bukan mandatory. Apa-apa pun ikut file kuasa. Kalau file kuasa kata di tengah-tengah, cop lah di tengah-tengah. Tak ada masalah. Tapi kalau file kuasa kata 5 cm, 5 cm lah. Asalkan ada justifikasi kita. Cuma saya nak tegaskan, walaupun kita ada justifikasi kita, tapi kita janganlah pelik sangat daripada orang lain.
Sebab dia benda ni benda yang teknik. Kalau boleh biar kita standard. Tapi tak ada masalah juga sebenarnya. Okey, jadi itu cara kita nak cop. Kat mana nak cop nombor perolehan ni? Kita cop perolehan ni kita cop di bahagian muka surat jodoh. Okey, baik. Isu dia kita nak cop perolehan ni. Saya ada satu buku. Buku ni tak nampak sangat. Macam ni. Isu dia macam ni. Cikgu sadar. Bila cop tu tak nampak. Nak tulis tu tak nampak. Macam mana? Ni tak apalah. Dia kertas yang biasa. Kertas yang biasa kita nak cop. Tu still lekat. Tapi dia tak nampak sebab berwarna. Ataupun ada setengah buku yang dia macam dia bahagian ni dia macam glossy. Ya, dia macam glossy. Bila kita cop dia tak lekat. Dia macam sememeh. Macam lari kan nak buat dia kan. Macam mana kita nak buat? Jadi saya ada bahan dia di sini. Tadi sebenarnya awal tadi saya susun elok dah. Lepas tu bila saya dah PPP ni dia bertabur. Ini solution kita. Ini solution kita. Jadi macam ni. Buka ni. Sebab tu saya bawa buku hafal proses lagi. Dan saya pilih kat buku yang macam ni. Ni sebab saya tak buka buku tadi. Saya tak buat buku tadi. Okey, jadi ambillah stiker ni. Buku 3.5 cm. Tampallah kat sini. Selesai masalah kita. Macam saya, level saya kalau nak suruh cop di sini, tulis di sini, memang masalah lah, mata pun memang rabun kan. Jadi solusi kita kalau bergambar macam ni, kita tampal di sini. Dia pun tak ada maklumat apa. Dan kalau gambar tu pun di muka surat depan pun, di kulit buku depan pun gambar tu juga kan. Okey, dan ataupun glossy. Kalau yang glossy tu kita cop, dia tak lekat, dia lari kan. Kita pakailah stiker putih ni. Itu solution dia. Sebab kadang-kadang bila teknik buku, ada orang tanya macam tu. Jadi kena bersedia. Bukan kena bersedia, maksudnya kita pun melalui benda tu juga. Saya di pusat sumber saya pun melalui benda tu juga. Jadi kita kongsilah benda tu. Okey, baik. Jadi itu tentang cop perolehan. Assalamualaikum. Ya, Kak Ina. Cikgu Salina. Ada juga muka hadapan tu. Ya. Tadi maklumat apa kan? Tetapi ada yang ada dalam maklumat pengarang. Jadi kalau kita tak minta ampas ke atas muka surat tersebut kan? Dia hak yang bahagian ni. Bahagian Dia kadang di muka kedua tu dah ada dah. Dia macam tadi cikgu tak ada buka kan? Okey. Kalau ikut tu gambar saja. Ya. Dia tak ada maklumat pengarang apa, tetapi ada juga buku yang ada maklumat pengarang dicetak atas gambar tersebut. Betul. Jadi kita tak boleh tampal macam tu kan? Macam ni. Jadi kita ada solution lain kan untuk buat cetak buku tu. Nak buat, kita tak boleh letak di situ, ada perkataan. Cop perolehan. Ya. Bahagian ni ada. Okey. Sebab Ada saya nak buku. uruskan. Ya. Yang memang kita tak boleh nak Tak tampal boleh di nak situ. tampal di situ. Dia ada perkataan banyak-banyak yang tulis maklumat pengarang lah. Okey, ada solution lain tak? Muka surat jodoh pun ada macam tu, no? Saya rasa Ya. saya pernah jumpa tak benda. Saya pernah jumpa. Baik. Saya pernah banyak buku yang terkini macam tu. Maksudnya Okey. buku luar negara. Buku luar negara. Okey, sebab Cikgu Yang Salima terus gambar. Cikgu Salima tanya macam tu. Dia macam ni. Kalau tak silap saya, ada buku yang muka surat depan ni kosong je. Pun ada buat buku tengah. Jadi kalau muka surat depan dia kosong je, kita cop terus dekat muka surat yang kosong tu. Okey, yang kosong kita tak apa. Yang Itu satu. Satu lagi yang saya rasa jarang-jarang lah berlaku situasi ni, di mana kita tambah helaian kertas. ya, Untuk okey. kita cop. Jadi satu Saya buat macam tu satu muka surat. untuk yang ada maklumat yang terus kepada cerita tu. Ya, betul. Jadi kita macam boleh tampal satu kertas di
sini yang kita cop. Memang. Ataupun sebenarnya kalau kita tampal kertas tu dia dah jadi satu gejolak, cop bilah kat kulit pun. Dia tak boleh cakap kat kulit kau. Dia bukan tak boleh cop kat kulit. Itu yang saya kata tu dia bukan mandatory. Bukan bila tu ya. Dia bukan mandatory. Dia ada justifikasi. Sebab apa cikgu tak cop kat muka surat jodoh? Muka surat jodoh ni penuh benda. Nak tulis pun tak nampak. Jadi saya cop dekat kulit bahagian dalam. Kulit ya. Ya, boleh. Tak ada masalah. Janji ada justifikasi. Tak ada Ya, baik, masalah. Bukan kata salah. Okey. Bukan kata salah. Saya rasa menjawab kot Okey. soalan tu. Okey. Nak tambah kertas tu dia jadi satu hal pula. Nanti kertas tu koyak. Kan? Saya tambahlah saiz sama dengan muka surat tu kecil sikit lah. Pakai Berdasarkan gam. pengalaman saya lah. Pakai gam. Ya, pakai gam. Boleh. Dia memang dicadangkan macam tu. Tapi kan kadang-kadang kalau kita tak Memang mahu tu nampak. kita nak cop di sini pun sebenarnya Nampak tak elok. bukan nampak tak elok. Dia salah satu kaedah dia pun memang macam tu. Tapi kadang-kadang dia jadi macam tambah kerja kita. Tapi tak banyak lah. Tapi tak banyak kan. Buat gerah yang Boleh. macam tu. Boleh, tak ada masalah. Maknanya sama ada kita nak tambah satu helaian kertas lain di sini pun boleh ataupun cop je di kulit ni. Tak ada masalah. Janji kita ada justifikasi. Okey. Okey, terima kasih lah. Atas penjelasan. Okey. Baik. Jadi macam yang ni tadi, mana saya punya baik. Macam yang ni tadi, buku ni tak yang ni saya sentuh sikit. Yang nampak besar ni, ini bukan tajuk dia lagi. Ini adalah siri dia. Sebab kalau kita tengok kat sini, kadang-kadang saya yang mula-mula nak tulis tu, yang mana satu tajuk dia? Kan? Sebab tapi kita nak tahu dia tajuk ke, dia siri ke, macam ni. Happy Dragon 1000 Swipe. Jadi bila macam tu, dua buku yang macam ni, kemudian kat bawah tu ada pula satu tajuk lain, maknanya hak sama tu adalah siri. Yang Happy Dragon 1000 Swipe, 100,000 Wise tu adalah siri. Tajuk dia yang mana? Tajuk dia yang kecil ni. Ini baru tajuk dia. Okey. Jadi sekarang saya dekat saya memang proses set ni sebab saya nak main nak tunjuk di sini. Jadi tajuk Why is there a rustling sound? Why? Okey. Why is there is rustling sound? Dia punya pengelasan dia adalah 741.5 SIR. Okey, kemudian dia punya nombor puluhan 07756. Tulis kat situ. Macam tu. Boleh? Okey. Jadi kita tulis siap-siap kat situ. Maklumat tu saya dah saya buat siap-siap ni. Bila saya nak main, rasa saya tahu saya nak kena tunjuk benda ni. Kita tulis macam tu. Okey. Kemudian macam saya guna automasi, saya ada barcode ni. Jadi kalau tengok buku yang saya tunjuk tadi, barcode tu saya akan tampal di sebelah sini lah, di muka surat yang di kulit bahagian dalam buku. Kalau ikutkan ramai yang tampal di bahagian luar, tapi di bahagian luar tu kadang-kadang dia tertanggal. Dan kadang-kadang bila kita letak kat rak tu, dia kena bucu-bucu ni pun dia boleh tanggal juga, dia boleh rosak. Jadi sebab apa letak kat dalam, cuma macam saya kata, kita nak urus macam mana pun tak apa, janji kita ada justifikasi kita. Jadi ada orang tanya, Cikgu Sadah memang tampal kat dalam ke? Ya, untuk saya tampal kat dalam. Dan ada juga sekolah yang saya tengok dia tampal kat kulit belakang. Ni sebab saya tak buat buka buku yang betul tadi. Okey, ada setengah sekolah dia tampal kat belakang. Tak apa, tak kisah, ikut dia, ikut sekolah tu, ikut pengurusan sekolah tu. Janji benda tu ada kalau dia ada barcode. Cuma kalau budak pinjam kat saya akan buka daripada sini satu je. Kalau kata saya nak scan barcode tu, saya buka satu, saya scan je. Kalau di belakang tu nak kena macam panjang pula sikit, kan? Jadi lambat lah pula. Jadi justifikasi kita masing-masing, kalau selesa dengan cara kita tu, teruskan saja, tak ada masalah. Cuma
dia tadi yang penting, yang paling tu pada bahagian-bahagian yang macam kata apa, nombor panggilan, dui apa semua, yang tu lah yang paling yang kena ikut betul-betul. Okey, baik. Jadi itu tentang nombor cok perolehan. Dan kalau ikut sekolah tu lah, dia nak hantar kat mana, ikut file kuasa dia. Okey. Ni contoh skrin tak nampak. Skrin saya tak masuk lah. Okey. Jadi ini contoh. Rata-rata pun memang semua orang akan cop pada muka surat jodoh. Okey, ataupun pada muka surat kosong, ataupun kalau macam Cikgu Salina tanya tadi, penuh muka surat jodoh tu. Jadi kita boleh tambah satu helaian kertas lain ataupun cop saja dekat kulit buku. Tak ada masalah benda tu Okey, kemudian ni contoh pula sumber saya. Ada pula kadang-kadang bila kita ukur 3.5 tu dia kena dekat objek, dekat image. Kita adjust lah sikit, tak apa, tak ada masalah benda. Penatlah ke atas sikit ke, turunlah ke bawah sikit ke, tak ada masalah benda tu. Asalkan dia tidaklah terlalu ketara sangat. Macam tu. Okey, nanti kalau katalah macam gambar dalam slide saya ni kan, image tu duduk betul-betul kat bahagian sini. Nak gagah cop juga kat situ. Tak payahlah, kita adjust sikit benda tu. Macam tu. Okey. Ni proses untuk proses teknik dia cop perolehan. Macam tu. Okey. Okey, kemudian cop hak milik. Cop hak milik macam mana? Cop hak milik ikut sekolah. Ikut sekolah dia nak buat cop bulat ke, dia nak buat cop panjang ke, tak ada masalah. Macam saya, cop hak milik saya cop bulat. Ni cop hak milik saya, cop bulat. Macam sebab apa cop bulat ni? Sebab senang. Kalau hak yang invoice pembekal ke apa pun semua cop ni lah. Tak payah buat banyak-banyak cop. Kadang-kadang tersilap cop. Jadi ni cop hak milik saya, pusat sumber dulu SKLM. Saya tak buat di cop baru. Kami pun tak dapat nak ubah lagi ke, sebab sekarang nama tu diubah, Bandar Laguna Merbuk. Jadi dia bila melibatkan invoice dan semua tu tak dapat nak tukar lagi kepada SKBM. Tak apa, tak ada masalah. Sebab inilah daripada awal kita. Okey. Cuma bila dah tukar nanti kena ubah dalam file kuasa. Cop ni kalau dah tukar nanti, contohnya ke sekolah saya, bila saya dah tukar kepada ASKBLM, saya kena masukkan benda ni dalam file kuasa. Okey, ini adalah cop perolehan saya. Cop perolehan di mana kita nak cop. Okey, mula-mula sekali tadi kat bawah ni dah ada cop perolehan. Sekarang cop hak milik. Cop hak milik selalunya kita cop di bahagian bucu atas. Bucu atas ni. Saya memang main buku baru sebab nak cop di sini. Jauh main cop buku. Okey, kat bahagian sini cop. Okey, jadi kita cop di dia ada banyak tempat kita kena cop. Pertama sekali halaman judul. Ini halaman judul, kita cop satu. Kedua, bahagian dalam kulit belakang buku. Maksudnya di sini. Kulit belakang bahagian dalam di sini. Okey, kedudukan dia selalunya kita akan cop di atas. Tapi kalau sekolah cikgu cop di bawah, cikgu ikutlah. Tapi syarat dia kalau sebuah buku cop di bawah, buku hak lain pun semua kena cop di bawah. Macam tu. Jangan satu buku ni cop bawah, satu buku cop atas, satu buku cop tengah. Tak boleh. Cikgu nak buat cop di bawah tak ada masalah. Tapi kalau satu buku cop di bawah, buku hak lain semua kena cop di bawah. Macam tu maksud dia. Okey. Bukan saya kata cikgu boleh suka cop tang mana, tak. Kalau cikgu dah kata di bawah, semua buku di bawah. Macam tu. Jadi, saya memang cop di bahagian atas. Cop di situ. Kadang-kadang bahagian ni pun glossy. Jadi saya pakai yang tu juga tadi. Yang stiker putih tu juga untuk cop bahagian ni. Okey. Dan satu lagi, muka surat rahsia. Apa itu muka surat rahsia? Muka surat rahsia dia adalah muka surat di mana kita tentukan untuk kita cop
hak milik kita. Jadi contohnya kalau murid tu dia ambil buku kita dan sebagainya, kulit ni semua dia buang. Lepas tu dia kata, ni buku saya cikgu, kulit dah tak ada apa semua. Mungkin dia minat sangat cerita dalam tu, dia ambil buku kita, dia buang kulit ni, habislah kita punya maklumat tu. Muka surat jodoh pun dia koyak, pasal dia nak baca cerita dalam kan. Muka surat jodoh pun dia koyak, kulit pun dia koyak, tinggal dogoi macam tu je. Tinggal dogoi bahagian ni je. Bila tinggal dogoi bahagian ni saja, kita nak tahu buku tu hak milik kita macam mana. Jadi di situlah kita ada muka surat rahsia. Muka surat rahsia ni ikut sekolah. Ikut sekolah nak tentukan pada muka surat berapa. Kalau dalam fail kuasa dia kata pacok pada muka surat rahsia tu adalah pada muka surat 100, maka carilah muka surat 100, coklah pada muka surat tu. Tetapi untuk menentukan muka surat rahsia ni, kita kena ambil kira juga ketebalan buku tersebut. Itu maksud saya. Ketebalan buku sebab macam kami sekolah rendah, banyak je buku yang kurang daripada 100 muka surat. 16 muka surat, 50 muka surat, 80 muka surat, banyak kan? Jadi tak salah jika kita menentukan 2-3 tempat untuk muka surat rahsia. Tapi bukan kita cok dalam semua buku. Contohnya saya buat macam ni. Buku kurang daripada 50 muka surat, saya akan cok di muka surat 15. Macam tu. Tu yang paling minimum. Paling minimum maksud kata kalau buku surat buku tu 16 muka surat, kami kan buku nipis-nipis 16 muka surat, jadi saya masih boleh cok muka surat 15 ada, boleh cok di situ. Ataupun muka surat 10, coklah muka surat 10. Okey, coklah muka surat 10 tu untuk cok muka surat rahsia. Sebab apabila murid tu dia berminat sangat, kadang-kadang kita tak tahu minat murid kita macam mana, kita cuba memahami mereka dan sebagainya kan. Dia minat sangat dengan buku, isi kandungan buku tu, seronok sangat baca cerita, dia buang kulit ni, dia tengok kat sini pun ada cok, dia koyak buang. Okey, bila dia koyak buang, kita nak tahu kata buku kita tu macam mana. Jadi kita buka lah di bahagian dalam, kita tahu, cikgu Sat, cikgu nak cek, tengok betul ke ni buku kamu? Sebab cikgu tahu ada tanda lain dalam buku cikgu. Macam tu lah. Okay, kalau saya cakap dengan budak macam tu lah. Jadi macam saya ada muka surat rahsia saya. Muka surat rahsia ni tak boleh reveal lah. Tak boleh habaq kat orang. Tak boleh habaq kat budak-budak. Kan? Tapi contohnya kalau kita tetapkan pada 100, kita cop lah muka surat rahsia. Cop hak milik tu di muka surat 100 tadi. Macam tu. Okey, lagi satu kedudukan. Kalau kita cok di bahagian atas semua, coklah bahagian atas semua. Jadi ada 3 cok hak milik kan? 3 cok hak milik. Cok, kalau nak cok atas, semua kedudukan dia di atas. Kalau cok di bawah, semua kedudukan dia di bawah. Jadi dalam satu buku tu tak ada lah yang duduk atas, duduk bawah, duduk atas. Dia ni. Dia selari je semua, selaras je. Baru buku kita tu cantik lah proses dia. Okey, selesai tentang muka surat rahsia pun selesai saya rasa. Okey, muka cok hak milik ni ikut kita macam yang contoh di slide ni, dia panjang macam tu. Okey, lagi satu cok hak milik. Saya lupa memang nak tunjuk benda ni penting. Ni pun ada tujuan juga. Okey, baik. Yang tadi tu, yang ni dia panjang macam ni, tu boleh macam tu. Yang nombor tu nombor apa? Nombor tu nombor perolehan buku tu. Dia tahu lah buku tu nombor perolehan dia. Okey. Nampak? Dia cok perolehan dia kat bahagian buku dia di bawah tu. Dia cok kat bawah, tak ada masalah. Macam saya bulat macam ni. Nampak? Dekat bahagian buku saya, dalam buku surat rahsia tu, saya cok di bahagian atas. Sebab yang tu budak jarang tahu. Bila budak jarang tahu, kita boleh detect buku kita di situ. Okey, baik. Ini proses yang kita jalankan. Okey. Cok hak milik, selain daripada kita cok di 3 tempat tadi, kita juga boleh cok pada mengecok di tulang buku. Tulang buku tu perlu cok pada sisi hadapan dan kedua-dua sisi buku.
Yang ni, okey, saya nak tunjuk sini. Kita zoom sikit. Okey. Kadang-kadang kita pergi sekolah kan, kita nampak cok bahagian ni. Ni dia tulang buku bahagian ni. Jadi ni pun dia panggil tulang juga, tapi kita tak susun dia ikut sini lah. Okey, kita cok di sini. Okey, selain daripada kita cok di sini, ini bahagian depan kan? Bahagian atas, bahagian bawah. Kenapa? Kenapa kita cok macam tu? Sebab contohnya kalau ada murid yang mengambil buku kita tanpa kebenaran dan sebagainya, kalau kita buat spot check dan sebagainya, kita mudah kesan. Mudah kesan kalau dia tok tang mana pun, kalau tok kot ni, tok yang ni kat atas dalam beg dia, contohnya dia simpan dalam beg dia, kalau bahagian ni kita dah nampak dah label tulang kita kan. Kita tahu dah kata buku pusat semua. Okey, kalau dia tok tegak macam ni, kita nampak dah. Tanpa perlu buka buku ni, kita tahu dah kata buku ni adalah hak milik pusat semua. Kalau dia tok kot ni, sama lah, kita nampak. Pusing kot mana pun, kita mudah nampak kata buku itu adalah buku pusat sumber. Kan kadang di bilik guru, kawan-kawan kita pinjam kamus banyak-banyak kan. Tambah pula macam, bukan ni contoh, ni contoh. Contohnya kamus bahasa Inggeris. Mereka hak pamitir pun mereka ada kan. Kadang-kadang hak senilai pun mereka ada. Kalau sini, kadang-kadang lama duduk di situ. Kita duduk lalu-lalang, kita duduk nampak. Kita lalu-lalang, kita nampak buku kita duduk di meja tu. Lama dah duduk di meja. Kita tak pergi dekat, kita tengok pada jam pun, rasa macam nampak tu. Nampak ni. Duduk nampak ni kata hak pusat sumber punya. Jadi, ini memudahkan proses mengesan buku tadi. Itu maksud, tu fungsi dia. Kenapa kita cok di bahagian tu. Tapi cok di bahagian ni dia untuk buku yang tebal sajalah, buku yang tebal macam ni. Kalau buku yang macam ni kita tak boleh dah cok. Tapi saya pernah jumpa sekolah yang dia buat cok yang panjang tu. Cok yang panjang halus je. Saya biasa tengok juga. Dia buat cok juga. Tapi saya kalau yang tebal-tebal macam ni saya tak cok lah. Sebab tak muat kan. Okey. Baik. Ini yang saya kata yang halus-halus tadi tu. Yang panjang kan dia cok di situ. Ni yang macam sekolah saya. Memang saya cok kat situ. Okey. Ni proses dia cok. Cok hak milik pada bahagian tulang buku tadi.